Malaysia Kanada bincang isu Palestin, visa dan pelarian Rohingya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Isu Palestin, visa dan pelarian Rohingya antara tumpuan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawatannya dari Kanada, Justin Trudeau di luar mesyuarat pemimpin ekonomi APEC. Pertemuan berkenaan adalah atas permintaan Kanada. Berhubung isu Palestin, kedua-dua pihak menegaskan konflik berkenaan adalah satu panggilan terhadap komuniti antarabangsa dalam usaha untuk menamatkan penjajahan Israel berdasarkan penyelesaian dua negara. Datuk Seri Anwar turut membangkitkan isu visa dengan Kanada ia apabila pelancong Malaysia dikehendaki mendapatkan visa dengan tempoh menunggu antara 4 hingga 6 bulan, manakala pelancong Kanada pula diberikan visa semasa ketibaan. Trudeau berjanji akan membetulkan keadaan itu secepat mungkin. Selain itu, Trudeau berikrar untuk melakukan lebih banyak bagi membantu pelarian Rohingya di Malaysia. Kedua-dua pemimpin turut mengalu-alukan pemeteraian perjanjian perisian dan perkhidmatan jangka panjang antara SKMM dan BlackBerry untuk mengukuhkan kedudukan keselamatan cyber. Sementara itu, menerusi pertemuan dengan pemimpin Syarikat Teknologi Muslim Amerika Syarikat, bidang AI, pendidikan dan aeroangkasa menjadi tumpuan. Ia dihadiri 6 pemimpin utama syarikat. Antaranya Pengarah Komersial Jualan Hawthorne, Omar Kunbargi, Ketua Pegawai Eksekutif Palo Alto, Omar Tawakul dan Ahli Lembaga Pengarah Avern, Fawd Hassan. Mereka turut menyatakan minat untuk melabur di Malaysia, pada masa sama menzahirkan penghargaan kepada Malaysia yang lantang bersuara untuk Palestin yang ditindas tanpa henti oleh Israel. Terdahulu, Perdana Menteri menunaikan solat Jumaat di Pusat Islam San Francisco. Ketibaan beliau disambut ahli Lembaga Pengarah Pusat berkenaan iaitu Dr. Naim Patel. Solat Jumaat pula diimamkan Faiz Vaid. Selepas selesai solat, Datuk Seri Anwar sempat beramah mesra dengan jemaah yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Pusat Islam San Francisco mula beroperasi sekitar 1950-an dan telah melalui pembinaan 3 fasa. Bagi menampung jumlah jemaah yang meningkat, solat Jumaat telah diadakan 2 sesi melibatkan sekitar 250 jemaah pada satu-satu masa. Sementara itu, Malaysia bersama Brunei dan Indonesia mengeluarkan kenyataan bersama menggesa gencatan senjata dan perdamaian kemanusiaan yang berkekalan dicapai di Semenanjung Gaza. Ketiga-tiga negara turut menyambut baik deklarasi Golden Gate Declaration oleh pemimpin-pemimpin ekonomi APEC 2023 yang dilihat mencerminkan konsensus mengenai semua isu ekonomi yang menjadi perhatian bersama. Bagaimanapun, memandangkan pengerusi perkumpulan itu mengeluarkan satu kenyataan pengerusi berasingan mengenai pencerobohan di Ukraine, Brunei, Indonesia dan Malaysia memutuskan akan melakukan perkara sama berkaitan Gaza. Kenyataan berikut dikeluarkan untuk memberi gambaran lebih baik dan adil tentang perbincangan mengenai malapetaka kemanusiaan di Gaza semasa mesyuarat pemimpin ekonomi APEC. Ketiga-tiga negara secara serius mengakui amat prihatin kepada penderitaan yang dialami orang ramai dan kesan buruk peperangan serta konflik di seluruh dunia. Pilihan Raya Kecil Parlimen Kemaman menyaksikan 1-1 di antara Barisan Nasional BN dan PAS. Dua calon diangkat parti masing-masing dengan BN mempertaruhkan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor, manakala PAS meletakkan Menteri Besar Dr. Samsuri Mokhtar sebagai calon. Perkara itu diumumkan Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi PRK P040 Kemaman, Ahmad Farhan Abdul Wahab. Terdahulu, calon BN Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor tiba di pusat penamaan calon PPC pukul 8.50 pagi untuk menyerahkan borang pencalonan. Beliau diiringi pengurusi Perhubungan Barisan Nasional Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Said sebagai pencadang dan bekas Ahli Parlimen Kemaman Datuk Seri Ahmad Syabri Cik sebagai penyokong. Beberapa pemimpin tertinggi dari beberapa parti gabungan Pakatan Harapan turut hadir memberi sokongan, antaranya Naib Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu dan lain-lain. Sementara itu, calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar tiba di pusat penamaan calon Dewan Belian Majlis Perbandaran Kemaman 8.45 pagi tadi.
Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk di Terengganu dan Kelantan. Ia dijangka berlaku bermula hari ini hingga Isnin depan. Keadaan itu dijangka melibatkan seluruh Terengganu serta beberapa kawasan di Kelantan iaitu Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Machang, Pasir Putih dan Kuala Krai. Amaran hujan berterusan pada tahap buruk dikeluarkan selepas terdapat tanda-tanda menunjukkan hujan lebat berterusan dijangka berlaku dengan jumlah hujan melebihi 60 mm dalam tempoh 6 jam. Hujan berterusan tahap waspada pula dijangka di beberapa kawasan lain di Kelantan, Kedah, Perak, Pahang dan Sabah dalam tempoh sama. Perkembangan banjir di Perak setakat pukul 10 pagi tadi, jumlah penduduk terjejas banjir di negeri itu menunjukkan pengurangan iaitu 101 orang daripada 28 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri menerusi kenyataan memaklumkan 4 pusat pemindahan sementara PPS masih dibuka melibatkan 3 daerah iaitu Hilir Perak, Kerian dan Kinta. Di daerah Hilir Perak, PPS Dewan Serbaguna Padang Tembak menempatkan 17 penduduk daripada 4 keluarga. Sementara itu, di daerah Kerian iaitu PPS Sekolah Rendah Kebangsaan Cangkat Lobak kekal menempatkan 18 penduduk daripada 3 keluarga. Di Sekolah Kebangsaan Alor Pongsu pula menempatkan 57 penduduk daripada 19 keluarga. Manakala di daerah Kinta, 9 penduduk daripada 2 keluarga kekal ditempatkan di PPS Dewan Orang Ramai Taman Meru 2A Ipoh. Di Kedah pula, hanya satu sahaja PPS masih dibuka iaitu di Sekolah Kebangsaan SK Malau, daerah Kubang Pasu. Ketua Bahagian Sekretariat Pengurusan Bencana APM Kedah, Meja PA Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata, setakat pukul 12.30 hari, seramai 20 penduduk daripada 4 keluarga masih ditempatkan di PPS terbabit. Banjir yang melanda di Kampung Lahar, Paya Tok Kiong, Paya Tok Teh Ji dan Kampung Tok Biak sejak 13 November lalu belum surut sepenuhnya. Sementara itu, PPS SK Titi Gajah telah ditutup pukul 10 pagi. Satu memorandum persefahaman ditandatangani Universiti Malaysia Kelantan UMK dan Kyushu University KU. Ia bagi kerjasama dua hala di peringkat antarabangsa dalam bidang akademik, penyelidikan, mobiliti, kaki tangan dan pelajar. Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Razli Cik Razak berkata, dengan terjalinnya kerjasama ini akan memperkukuhkan hubungan yang telah terjalin sejak tahun 2018 yang melibatkan penyelidik dari kedua-dua universiti tersebut. Kerjasama itu juga telah menghasilkan sekurang-kurangnya 7 artikel jurnal berimpak tinggi termasuk perkongsian sumber melibatkan pertukaran sampel serta perkhidmatan analisis. KU antara universiti yang direkodkan berada pada kedudukan teratas antara universiti terbaik di Jepun. Pada sesi lawatan kerja itu, turut diadakan seminar pendek mengenai UMK serta industri perhutanan dan kayu di Malaysia. Malah satu perbincangan untuk kerjasama dengan Universiti Osaka telah diadakan bagi penerokaan bidang kerjasama baharu. Kerajaan Negeri Sembilan dalam perancangan mewujudkan sebuah pusat pengumpulan padi sebelum membina kilang dengan beras jenama sendiri bagi memastikan bahan asas itu mencukupi di negeri itu. Pusat pengumpulan itu bakal diwujudkan pada suku pertama tahun 2024. Semua pengusaha-pengusaha pesawah-pesawah kita akan diminta untuk menghantar padi mereka di pusat pengumpulan ini dan operator yang menguruskan pusat ini akan menguruskan bagi pembungkusan yang kita akan katakan sebagai satu packaging baru untuk beras Negeri Sembilan dan dipasarkan untuk rakyat Negeri Sembilan semula. Jadi itu tidak berlaku lagi sebelum ini kerana padi kita keluar daripada negeri tapi tak balik masuk ke negeri kita balik. Jadi sekarang ni saya nak supaya padi dalam Negeri Sembilan mestilah balik semula untuk dinikmati oleh rakyat Negeri Sembilan. Lebih-lebih itu baru kita jual ke luar. Kempen Tahun Melawat Perlis, Perak dan Melaka tahun depan menyasarkan kemasukan lebih 1 juta pelancong dari Thailand. Agensi pelancongan dan pihak berkaitan kini menggiatkan usaha mempromosi keunikan Malaysia bagi menarik kehadiran pelancong dari negara Gajah Putih itu.
Sepanjang Januari hingga Oktober lalu, lebih 3 juta pelancong Malaysia memasuki Thailand menerusi pintu sempadan di negeri bersempadanan khususnya Perlis, Kedah dan Kelantan. Namun kemasukan pelancong dari Thailand ke Malaysia bagi tempoh sama hanya sekitar 700,000. Ingin mempromosi destinasi-destinasi pelancongan di Malaysia, kerana kita merasakan memang destinasi pelancongan di Malaysia ini mempunyai banyak tarikan dan sebenarnya memang ramai rakyat-rakyat Thai berminat untuk pergi ke Malaysia. Tetapi sekarang ini disebabkan mungkin masih ramai lagi yang agak risau dengan COVID semua itu, tetapi kita nampak market ataupun kita nampak pergerakan mereka semakin memerangsangkan. Berita gembira buat peminat penyanyi Nabila Razali. Pelantun lagu Pematah Hati itu selamat bergelar isteri kepada ahli perniagaan Nik Irwan, 38 tahun, dengan sekali lafaz pada pukul 10.11 pagi tadi. Nabila atau nama sebenarnya Nur Nabila Muhammad Razali dinikahkan jurunikah Ustaz Fawaz di majlis pernikahan yang berlangsung di The Chateau Spa and Wellness Resort Pahang. Nabila menerima mas kahwin bernilai RM22.50 dan wang hantaran dirahsiakan. Pasangan itu bakal diraikan dalam satu majlis resepsi bertemakan Garden Party yang bakal berlangsung pada petang ini di tempat yang sama. Bagi memudaya semangat kesukarelawan dalam kalangan belia 18-20 tahun, kerajaan akan menerapkan konsep Pay It Forward. RM500 kepada golongan belia yang berjaya melakukan aktiviti kesukarelawanan dengan badan yang diiktiraf oleh kerajaan. Program Rakan Muda telah diberi nafas baru membentuk jati diri dan berkepribadian anak muda. Peruntukan ditambah kepada RM20 juta untuk Rakan Muda. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP merekodkan jumlah pendapatan pelaburan sebanyak RM47.86 bilion untuk 9 bulan berakhir 30 September 2023. Jumlah itu meningkat 33% daripada RM36.04 bilion dicatatkan tempoh sama tahun lalu selepas mengambil kira penurunan nilai ekuiti tersenarai direkodkan untuk suku tersebut. Ketua Pegawai Eksekutif KWSP, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan dalam kenyataan berkata, pendapatan pelaburan bagi suku ketiga pula meningkat RM2.38 bilion kepada RM14.67 bilion berbanding suku sama 2022. Pelaburan ekuiti kekal penyumbang utama merangkumi 63% daripada jumlah pendapatan pelaburan bagi tempoh tersebut. Jelasnya, suku ketiga menyaksikan peralihan ketara dalam prestasi ekuiti global. Konflik Israel-Palestin dan Rusia-Ukraine yang berterusan dijangka menyumbang kepada ketidaktentuan dan turun naik pasaran. Perubahan dalam sentimen pasaran turut dipengaruhi pelbagai faktor, termasuk kebimbangan mengenai kestabilan ekonomi China, kenaikan harga tenaga dan peningkatan hasil bon kerajaan. Sementara itu, lebih 365,500 pendaftaran ahli baharu KWSP direkodkan setakat September lalu, menjadikan jumlah terkini sebanyak 15.99 juta ahli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, daripada jumlah itu 8.53 juta merupakan ahli aktif bersamaan 50.4% daripada 16.93 juta tenaga buruh Malaysia. Pendaftaran majikan baharu direkodkan sebanyak 63,902 pada suku ketiga 2023, menjadikan jumlah majikan berdaftar kepada 603,326. Manakala jumlah caruman sukarela meningkat 26% kepada 730,066 caruman berbanding tempoh sama pada 2022. Jumlah ahli berdaftar untuk program caruman sukarela KWSP Aisaraan pula melonjak 41% kepada 1.18 juta pada September 2023. Netscreen Global Berhad menjalin kerjasama dengan Malaysian Bioeconomy
Development Corporation berhad untuk meningkatkan potensi bioGSIM kepada produk-produk bernilai tinggi. Perjanjian berkenaan membolehkan penggunaan bioteknologi dalam pengeluaran produk hiliran tempatan, antaranya makanan haiwan daripada pelepah kelapa sawit dan biobahan daripada tandan kosong kelapa sawit. Basically, we are taking the oil palm biomass, which is actually from the palm oil industry. So, and we actually implement the circular economy concept, which is zero waste process. So that is very key and very important because now I think the whole world is looking at it, how we can actually solve the issue of the environment. Kerjasama daripada Bioeconomy Corp ini diharap dapat memupuk inovasi, pengurusan sumber yang bertanggungjawab dan menggalakkan kelestarian alam sekitar. Seterusnya menyumbang kepada matlamat kemampanan yang lebih luas di peringkat nasional dan global. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. 5 negara termasuk Afrika Selatan dan Bangladesh menggesa siasatan dibuat Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC terhadap perang Israel-Palestin. Ketua Pendakwa Raya ICC Karim Khan berkata siasatan perlu ditingkatkan kepada aspek permusuhan dan keganasan sejak serangan berlaku Oktober lalu. Karim yang sebelum ini melawat pintu sempadan antara Gaza dan Mesir memaklumkan pasukannya sudah mengumpul sejumlah bukti yang kukuh mengenai insiden berkaitan dalam jenayah perang. Beliau turut meminta lebih banyak bukti dikemukakan serta memberi jaminan akan meneruskan usaha bagi melawat Palestin dan Israel untuk bertemu dengan mangsa terselamat. Semua pihak yang berkaitan juga diseru untuk memberi kerjasama penuh agar ICC berupaya memberikan keadilan kepada mangsa jenayah berat itu. Sementara itu, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengesahkan kemudahan penjagaan kesihatan di tebing barat berdepan lebih 170 serangan Zionis sejak 7 Oktober lalu. Justru WHO menggesa perlindungan aktif dibuat segera ke atas pekerja dan kemudahan kesihatan. Sekurang-kurangnya 6 anggota paramedik yang keluar dari Hospital Ibn Sina di Jenin diperiksa dan ditahan. Tegas WHO, perkhidmatan penjagaan kesihatan sepatutnya tidak dijadikan sasaran seperti yang tertakluk dalam peraturan perang antarabangsa. Setakat ini, sekurang-kurangnya 12,000 rakyat Palestin terbunuh, termasuk 5,000 kanak-kanak. Sekatan rejim Israel juga telah memutuskan Gaza daripada bekalan bahan api, elektrik dan air serta mengurangkan penghantaran bantuan kepada aliran kecil. Angka korban gempa bumi bermagnitud 6.7 di selatan Filipina meningkat kepada 6 orang manakala berpuluh-puluh lagi cedera. Pihak berkuasa kini giat menjalankan operasi mencari dan menyelamat 2 mangsa yang hilang. Menurut Pusat Penyelidikan Jerman untuk Geoscience GFZ, gempa bumi melanda Pulau Mindanao pada kedalaman 60 km. Pegawai respon bencana di Bandar Pantai Glan berhampiran pusat gempa berkata, berdasarkan laporan awal sekurang-kurangnya seorang maut dan 18 lagi cedera. Bangunan pejabat perbandaran dan gimnasium di bandar itu rosak dan bekalan elektrik juga terputus. Bagaimanapun, Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat mengesahkan tiada ancaman tsunami dikeluarkan. Kebakaran yang sedang melanda di Pantanal, Brazil semakin merebak dan mencatatkan rekod terburuk dalam sejarah bagi bulan November. Setakat 15 November, kira-kira 900,000 hektar kawasan telah terjejas akibat kebakaran.
Satelit Institut Penyelidikan Angkasa Lepas Kebangsaan INPE telah mengesan 3,098 wabak dalam bumi pada 1 hingga 16 November, iaitu 7 kali ganda lebih banyak daripada purata sejarah sepanjang bulan. Wilayah itu merupakan kawasan tanah lembap terbesar di dunia dan bergantung kepada aktiviti ekopelancongan. Namun kebakaran teruk selama beberapa minggu disebabkan oleh kemarau telah menjejaskan sumber ekonomi setempat. Beberapa haiwan juga ditemui mati dalam keadaan reput di kawasan berkenaan. Kebanyakan kawasan yang terbakar, iaitu kira-kira 52%, adalah bahagian yang bersempadanan dengan negeri Mato Grosso. Rakyat Malaysia memang hebat kerana tegas pertahankan hak Palestin. Memang kita jauh dari dunia Arab. Kita jauh dari dunia Palestin. Kita jauh dari Gaza. Tetapi setiap detik berlaku menyentuh hati nurani kita. Kenapa? Karena kita tahu dan faham arti manusiawi, arti ihsan, arti kemanusiaan, dan lebih penting arti keadilan melawan kezaliman Israel. Kejohanan Badminton Masters Jepun 2023. Bergu lelaki profesional Ong Yu Sin Teo Yi muncul wakil tunggal negara ke peringkat separuh akhir. Ini selepas 3 lagi gandingan termasuk pasangan bergu wanita utama negara Perli Tan M. Tina tumpas kepada lawan masing-masing. Dalam aksi suku akhir semalam, Yu Sin Yi mengambil masa 43 minit untuk mengetepikan pasangan kembar dari Taiwan, Li Fangqi, Li Fangzhen 21-19, 21-16. Sekaligus melangkah ke perlawanan separuh akhir ketiga mereka musim ini selepas terbuka Switzerland 2023 dan terbuka Taiwan 2023. Bergu pilihan ke-8 itu akan menentang pilihan ke-7 Li Yushen, Ou Juanyi dalam separuh akhir selepas pasangan Cina itu mengatasi gandingan Akira Koga Taichi Saito dari Jepun 21-19, 21-13. Sementara itu, bergu wanita utama negara Perli Tan M. Tina tewas 13-21, 18-21 kepada pasangan tuan rumah Rena Miyaura Ayako Sakura. 2 lagi bergu campuran negara Chen Tangji, Toh Yi Wei dan Tan Kiang Meng, Lai Pengjing turut tersingkir pada suku akhir acara Super 500 itu. Pilihan ke-8 Tangji Yi Wei tewas 3 kali berturut-turut kepada pilihan utama Zheng Siwei Huang Yaqiao dari China 14-21, 14-21. Turut menamat kempen Kian Meng Beijing yang tunduk 15-21, 16-21 kepada pilihan kedua Yuta Watanabe Arisa Higashino dari Jepun. Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Olimpik Paris 2024 Datuk Hamidin Muhammad Amin mahu mengadakan pertemuan 4 mata dengan Li Zijia bagi membincangkan keputusan perseorangan lelaki negara itu untuk tidak menyertai program Road to Gold RTG. Menurut Datuk Hamidin, pertemuan itu bukan atas tujuan ingin memujuk. Sebaliknya untuk mendapatkan penjelasan berhubung keputusan dilakukan Zijia. Beliau mewakili Majlis Sukan Negara MSN dan Majlis Olimpik Malaysia MOM turut berharap pemain berusia 25 tahun itu mampu menyerlah di Olimpik Paris sekiranya mampu melayakkan diri ke tamasya berkenaan. Selasa lepas, jawatan kuasa RTG dalam kenyataan memaklumkan keputusan perseorangan ke-11 dunia itu untuk tidak terlibat dalam program tersebut selepas berdiam diri hingga hari terakhir bagi memberi maklum balas kepada RTG. Setakat ini, 4 atlet Malaysia telah melayakkan diri untuk beraksi di tamasya sukan terbesar dunia itu. Mereka adalah atlet terjun Bertrand Roddick Lises, atlet pelayaran Nur Shazrin Latif, atlet menembak Jonathan Wong dan Ariana Nur Dania Zairi menerusi sukan memanah recurve. Konfederasi Hoki Malaysia KHM optimis kejohanan Piala Mirnawan 2023 yang bermula hari ini mampu jadi medan mencungkil bakat baharu untuk diketengahkan ke dalam skuad negara menghadapi kejohanan besar seperti Piala Dunia Remaja.
Presidennya Datuk Seri Subhan Kamal juga menganggap saingan jemputan antarabangsa yang menumpukan kepada kategori bawah 17 tahun lelaki dan wanita itu sebagai platform pendedahan terbaik. Ini dengan memberi peluang kepada pemain tempatan merasai pengalaman menyaingi kehebatan pasukan negara lain. Tournament ini adalah lebih kepada pendedahan, bukan semata-mata untuk merebut piala. Siapa tak nak menang, memang kita nak jadi johan, tetapi yang paling penting adalah untuk kita berikan pendedahan, tambah lagi pada pemain-pemain kita. Kita nak mereka mendapat exposure, perasaan, feeling bagaimana bermain dalam international competition. Sebanyak 5 pasukan lelaki serta 6 pasukan wanita akan berentak pada saingan yang akan berlangsung di Stadium Hoki KPM Lembah Pantai. Lagi hantaran palsu berkaitan bantuan sumbangan asas rahmah SARA. Kali ini pihak tidak bertanggungjawab menyebarkan berita palsu mengenai bantuan berkenaan yang ditambah sehingga RM800. Menggunakan modus operandi serupa, pautan disediakan kononnya bagi menyemak kelayakan si pemohon. Semak pasukan biar betul mendapati ia pautan palsu. Sekiranya pautan diklik, pengguna akan dibawa ke laman sesawang pihak ketiga yang mirip laman sesawang asli dan anda berisiko menjadi mangsa kecurian data. Perkara itu turut disahkan Kementerian Kewangan. Bantuan SARA berjumlah RM600 disalur kepada mereka yang layak bertujuan mendapatkan keperluan barangan makanan asas tanpa perlu permohonan. Ia diberi kepada penerima bantuan tunai rahmah dalam kategori miskin tegar. Orang ramai yang mahu membuat semakan status diingatkan melayari laman sesawang rasmi. Sentiasa waspada, elak menjadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti kongsi maklumat tidak sah. Terima maklumat palsu atau bahan fitnah, segera lapor ke SKMM. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka. Ikuti mesyuarat ketiga penggal kedua Parlimen Malaysia ke-15 di Dewan Rakyat pada 9 Oktober hingga 30 November 2023 dan di Dewan Negara pada 27 November hingga 14 Disember 2023, 10 pagi sehingga 12 tengah hari di TV1 dan pada 10.05 pagi sehingga selesai persidangan di saluran berita RTM. Baik, sekian berita tengah hari dari Sungai ke Segara. Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.